Okay, selamat sejahtera pelajar. Okay, jadi hari ni kita nak masuk topik baru bagi subjek pendidikan seni visual. Sebelum tu saya nak perkenalkan diri. Okay, untuk pelajar kelas peralihan, saya Cikgu Fitri akan mengajar kamu untuk tahun 2021. Okay, jadi saya ucapkan selamat datang. Selamat salam perkenalan bagi pelajar-pelajar kelas peralihan. Jadi tahun ni kita akan belajar secara maya, secara online. Jika kamu dapat lihat dalam skrin, ini merupakan buku teks pendidikan seni visual peralihan secara online. Download secara format PDF. Okey, kamu boleh tengok dalam grup yang saya dah buat tadi kan. Okey, kamu hanya tekan file PDF ni, kemudian kamu tunggu sehingga dia habis download dan kamu klik format PDF dan buku teks tersebut akan sedia untuk digunakan. Cara kamu nak gunakannya, kamu hanya swipe ke jari kamu ke atas. Jadi bila kamu swipe ke atas, dia akan pergi ke paparan muka surat yang seterusnya. Untuk kamu nak lihat secara lebih jelas, kamu boleh zoom dengan cara kamu gerakkan jari kamu ni ke atas macam ni. Kamu boleh zoom dan kamu boleh kembalikan ke paparan asal. Macam tu je, mudah je. Okey. Jadi untuk hari ni kita akan belajar di bawah bidang seni halus. Seperti mana yang kamu dapat tengok pada muka surat 1. Okey, pada muka surat 1, bidang seni halus. Okey, apa maksud seni halus? Seni halus dia terdapat di bawah tajuk seni halus terdapat 4 tajuk kecil, iaitu lukisan, catan, arca dan cetakan. Okey, jadi untuk hari ini kita akan masuk seni lukisan, okey, di bawah bidang seni halus. Jadi untuk standard kandungan, kita akan pergi ke poin 1.1, iaitu persepsi seni dalam seni lukisan. Okey, tajuk 1, muka surat 3. Jadi apa yang kamu dapat pada akhir pembelajaran ni, yang pertama, kamu boleh menyatakan maksud lukisan dengan menggunakan bahasa yang betul. Yang kedua, mengenal pasti bahasa seni visual dalam seni lukisan. Okey, jadi hari ni 2 poin saja yang saya nak kamu dapat. Yang pertama, kamu dapat tahu apa maksud lukisan dengan menggunakan bahasa yang betul. Yang kedua, kamu dapat kenal pasti bahasa seni visual dalam seni lukisan. Okey, jadi seterusnya, apa yang dimaksudkan dengan lukisan? Kamu pergi ke muka surat 4. Okey. Apa maksud lukisan? Lukisan ialah lakaran atau karya yang berbentuk 2 dimensi di atas permukaan rata. Maksudnya apa? Lukisan ni dia berbentuk 2 dimensi. 2 dimensi ni kamu hanya dapat sentuh, tapi dia tak ada sifat
yang berbentuk objek 3D. Kamu hanya dapat sentuh secara rata sahaja. Itu maksud lukisan. Sebagai contoh, kamu tengok pada rajah 1.1 dan 1.2. Pada rajah 1.1, ini merupakan sejarah lukisan yang pertama. Lukisan yang pertama yang terdapat di Gua Tambun Perak. Jadi, kalau kamu dapat tengok, lukisan ni dia berbentuk 2D. Kamu hanya dapat sentuh tapi tak dapat rasa sifat dia. Jalinan dia, saiz dia, dia punya kulit dia, kamu tak dapat rasa. Kamu hanya dapat sentuh permukaannya sahaja. Sama juga dengan lukisan bentuk geometri ni. Kamu hanya dapat sentuh tapi tak dapat rasa dia punya bentuk dia macam mana. Kalau macam ni, dia hanya sekadar permukaan yang rata je kan. Tak ada sifat-sifat jalinan, tak ada. Itu maksud lukisan. Jadi, kita pergi kepada bahasa seni visual. Okey, dalam bahasa seni visual yang pertama yang kamu akan belajar ialah unsur seni. Okey, unsur seni yang pertama ialah garisan. Contoh yang diberi dalam buku, garisan terdapat pelbagai jenis. Tapi yang dalam buku ni dia bagi hanya 6. Sebenarnya banyak lagi jenis-jenis contoh lukisan. Okey, tapi yang dalam buku ni kamu boleh tengok beberapa contoh. Yang pertama, garisan lurus. Lurus. Garisan menegak, garisan nipis dan tebal, garisan putus-putus, garisan beralun dan garisan bergerigi, zigzag. Sebagai contoh, pada rajah 1.4, kamu dapat tengok ini adalah merupakan sebuah lukisan pemandangan. Kamu dapat tengok ni apa? Kat belakang ni adalah aplikasi garisan yang membentuk gambaran gunung, ganang dan juga pemandangan di sebuah ladang jagung. Dan nampak tu ada aliran air sungai. Kalau kamu dapat tengok, kat sini ada garisan melintang, garisan menegak, garisan beralun, garisan zigzag. Dekat mana kamu dapat tengok pada gambaran gunung ni, dia menggunakan garisan zigzag. Pada aliran air sungai, menggunakan garisan beralun. Pada bahagian gambaran pokok-pokok jagung ni, dia menggunakan garisan menegak dan juga garisan melintang. Nampak dalam lukisan ni menggunakan aplikasi dan gabungan beberapa jenis garisan. Jadi untuk hari ni, secara kesimpulannya, apa yang kamu belajar ialah maksud lukisan, maksud garisan, unsur seni garisan dan juga aplikasi pelbagai jenis garisan. Untuk hari ini itu sahaja yang kamu akan belajar, dan selepas ini latihan saya telah berikan dalam grup WhatsApp. Okey, jadi soalan secara objektif, contohnya saya kejap. Okey, saya akan berikan kamu link dalam grup. Apa yang kamu perlu lakukan, kamu hanya perlu klik link Google Docs ni, Google Document. Kamu klik, kemudian dia akan keluar paparan soalan objektif. Okey. Jadi
Langkah pertama, kamu perlu masukkan email kamu. Ini apa-apa email, akaun Gmail ataupun email MOE pun boleh, tak ada masalah. Kemudian kamu jawab soalan-soalan yang saya telah beri. Ada 7 soalan. Semua soalan ni saya masukkan mengikut format yang ada dalam buku teks tadi. Tentang maksud lukisan, perbezaan antara lukisan geometri dan lukisan alam semula jadi. Okey. Jenis-jenis garisan. Okey. Aplikasi garisan pada lukisan. Jadi soalannya ada 7. Saya harap kamu dapat jawab soalan ni dan kamu rujuk pada buku teks yang saya dah berikan. Okey. Kalau ada masalah, kamu boleh message saya. Okey. Jadi untuk hari ini itu saja yang kamu akan belajar. Kita akan jumpa lagi pada kelas yang berikutnya. Okey, pelajar sekian, terima kasih.